Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat petang. Apa khabar saudara? Apa khabar saudara Muhammad Abu Bakar? Anda minum apa petang ini? Teh, kopi, teh tarik, asa kongkong. Apa khabar saudara kongkong? Saudara Azli, saudara Hazilal, Pak Cik tua. Saya pun tua juga, saudara Puan Mariah, Siti Nurliza, budak jahat Selangor, siapa tu? Saudara. Begitu juga saudara Zamari LC, saudara Mbah Belangkong, saudara Abang Eddie, salam, apa khabar? Baik, amin muda. Saudara Gijek, salam perpaduan. Saudara Tailong, begitu juga saudara Memek, Memek, saudara Puan Kasum, saudara Madam K, Shirek Syarani daripada Pahang hadir, terima kasih. Puan Halimah Ismail, waalaikumsalam. Itu juga dengan Puan Kartini Sultan Debak, Puan Kartini Sultan Debak, Puan Robiah Osman, waalaikumsalam. Puan Rusini Korengot, saya juga Yop Tanisma, Mr. Lakos, baju Cak Lakos. Nizam Izam, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Kenapa tadi tak ada live? Ada. Mungkin saudara terlepas gamaknya saudara ya. Saudara Samsudin Hamad, Datuk Seri saudara Samsudin Hamad, saudara Adam Rose, Raja Hutan Kerajaan Perpaduan. Tak gagal, tak baik kata begitu saudara. Rose Halijah, Hanif Hanif, Surenda Surin, saudara Puan Kalsum, saudara Osman Ahmad, saudara Muttalib Meknun, saudara Anwar Yaakob, Mbah Belangkong, hujan agak lebat. Di mana tu sekarang ni? Harga barang naik dan Menteri Ekonomi tak ada idea. Raja Hutan, sabar dulu. Zamri Iza. Saya nak jelaskan ya, secara petang-petang begini saya hanya mengimbau kenangan silam. Isu politik waktu malam. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang. Puan Hazizah, saudara Eddie lalu kat Simpang 2 Setiawan lagi, masih beraya Chinese New Year Eddie ya. Saudara Hari Gelif, salam perpaduan dari Pasir Mas, Harape Gele. Puan Rohana Daud, saudara Puan Nurliza, Puan Nuriah Arsyad, saudara Haris Lim, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Sungai Petani hujan ada tidak? Saudara Muhammad Yazid dari Johor Bahru, saudara Sudah Hamid, Ajis Kota. Begitu juga dengan saudara Puan Miri ya. Saudara Puan Asmah Burhan, Puan Nuriah Arsyad, Asri Muhammad. Terima kasih Raja Hutan selalu follow saya katanya ya. Saudara Yusri Yusof, begitu juga dengan Nurkhai Saad, waalaikumsalam. Saudara Fadil Yusof, Cik Azli Aduk, saudara Zack Boyan, Ramzi Negeri Sembilan, Puan Azli Shah Abdullah Sostiram, Jaafar Hamid. Macam-macam nama saya ada ni ya. Puan Rubidin, apa khabar? Doa saya anda bahagia bersama pasangan. Saudara Ismail Bakar, saudara Warfi Abdullah, Saidah Hamid, selamat malam. Selamat petang saudara, belum malam lagi. Saudara Jamil Abijnaidi ya. Saudara hamba Allah, salam. Rasanya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah beri arahan kepada agensi yang berwajib untuk bertindak benar. Mama Sabah, Hamidah Husin, apa khabar? Saudara Karmin Karman, begitu juga Zamri Ibrahim, Sayulan, jangan sayu saudara. Saudara Ram Isma, Samsul Syam, jangan kita bercakap soal politik hari ini Syam. Saya cuma memang ruangan saya ini ruangan politik, tetapi saya mengimbau cerita-cerita politik masa silam. Waktu petang ni kita bercerita masa silam. Master, saya hari ini saya teringat, dan saya 2 hari lepas ada seorang wanita, lupa tak ada nama pula tu, dia bercerita tentang bagaimana sikap orang kita bila pergi menghadiri majlis kenduri kahwin. Sekarang ni kenduri kahwin tak ada lagi
hidangan talam. Saudara, tak dalam talam, dia macam buffet. Tapi katanya ramai orang yang datang ambil makanan banyak-banyak, tapi tak habis, terbiar begitu saja, membazir katanya. Saya bersetuju dengan pandangan puan itu. Memang sekarang ni kita kadang-kadang saya lihatlah, contohnya kalau kita pergi makan dekat hotel. Sebab itu di hotel kalau kita ambil makanan berlebihan, dia akan kenakan bayaran yang tinggi. Tetapi kalau kita pergi majlis perkahwinan misalnya, bila ada orang hidangan yang macam buffet tu, sebaik-baiknya ambillah ala kadar. Rasa-rasa nak tambah, kita tambah kemudian. Jangan kita melakukan pembaziran. Sebab saya khawatir dalam 2 bulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan ni satu hal juga pada saya lah. Seringkali orang kita mengadakan bulan Ramadan ini bulan pembaziran. Sebab bila pergi ke pasar Ramadan, beli kuih banyak-banyak, tapi lepas buka puasa tertinggal begitu saja. Ingat nak makan waktu sahur. Lepas sahur, akhirnya makanan itu terbiar dan juga dibuang begitu saja. Itulah dilakukan pembaziran, saudara. Saudara Akmal Syam, Rajutan, zaman dulu best, zaman sekarang semua membosankan. Terkenang tahun 80-an dahulu, saudara Rajutan. Memang tidak saya nafikan. Sebab itu selalu saya katakan, saudara, semalam adalah sejarah, hari ini adalah realiti, esok perkara yang belum pasti. Dan walau kaya macam mana pun kita tidak mampu membeli hari semalam. Saudara Puan Nurkal Saad, tak habis makan boleh sedekah. Puan Nurkal dia menyindir. Bila tak habis makanan tu, kalau diterbiar dalam pinggan, lepas tu dibuang. Itu yang saya maksudkan pembaziran. Jadi bersimpatilah pada tuan rumah yang mengundang kita untuk hadir pada majlis perkahwinan anaknya ataupun dirinya. Dia mengundang kita makan, ada hidangan yang sedap-sedap, tapi masalahnya orang kita nak kena ambil banyak-banyak. Saudara Eli, bulan Ramadan lawan nafsu diri, tapi tak mampu lawan nafsu mata. Benar, itu keadaannya, saudara. Saudara Syahli Ahmad dari Putrajaya, saudara. Itulah ceritanya kisah zaman dulu-dulu. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah kehidupan macam mana pemimpin kita dahulu, saudara. Semalam saya katakan bahawa banyak persoalan kenapa dan mengapa Tun Sen On sanggup meletak jawatan. Semuanya telah pun saya jelaskan bahawa bagaimana ini adalah percaturan politik. Dr. Mahathir dia letak Sulaiman Palestin lawan Tun Sen On. Jadi Tun Sen On bila melihat Sulaiman Palestin, Allahyarham, semua dah jadi Allahyarham, saudara, mendapat undi yang begitu banyak, maka dia merasakan bahawa orang tak sokong dia. Sulaiman Palestin mendapat 237 undi, mengalah tewas di tangan Tun Sen On. Tapi dengan 237 undi itu, Tun Sen On merasakan bahawa dirinya sekurang-kurangnya 237. Pemimpin UMNO peringkat akar Rombi tak bersetuju dengan dia. Jadi dia mengambil keputusan untuk meletak jawatan. Saudara, peletakan jawatan Tun Sen On ini agak elok kita bicarakan. Sebenar-benarnya waktu itu bila dia nak meletak jawatan, dia panggil Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Ini semua dalam buku ni, saudara. Buku Rahsia yang Terpendam. Ini tak adalah buku ni dalam pasaran. Saya culip daripada apa yang tercatat dalam buku Rahsia yang Terpendam. Menurut cerita Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah, dia berjumpa dengan Sen On. Dia kata, "Kapten, kenapa nak berhenti?" Dia kata, saya mesti mengakui bahawa saya tak sihat, baca pun dah tak boleh." Dia kata, "Saya nak tak jawatan." Dan kata Tun Sen On, "I want you to be the Prime Minister." Dia mahu Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah jadi Perdana Menteri. Tengku Razali Hamzah kata, "Tak boleh lah begitu. Sebab dia ada, kita ada mempunyai timbalan Perdana Menteri, iaitu Dr. Mahathir." Jadi Sen On dia tetap berkeras, dia tak mau. Dia kata, "Saya nak you, Muhammad Tengku Razali, menjadi Perdana Menteri." Setelah dipujuk oleh Tengku Razali, maka dia pun bersetujulah untuk menerima Dr. Mahathir sebagai penggantinya. Tapi meletakkan syarat bahawa Dr. Mahathir mesti melantik Tengku Razali sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu perjanjian memang ada, saudara. Yang ini Dr. Mahathir pun ada, boleh tanya dengan dia. Kemudian selepas saja Dr. Mahathir mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri menggantikan Tun Sen On,
Yang Muhammad Tengku Razali dia tunggulah. Tunggu sehari, masuk 2 hari, seminggu, lepas seminggu tak ada juga pelantikan. Sebulan. Lepas sebulan masih lagi sepi. Dan masuk 2 bulan pun tak ada. Akhirnya masuklah bulan yang ketiga. Ini cerita dia. Dan nampak gayanya Dr. Mahathir masih tidak mahu melantik Tengku Razali Hamzah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Saudara kena tahu Dr. Mahathir ni satu sikapnya, kalau siapa menentang pandangannya ataupun bercanggah pendapatnya, maka orang itu seolah dimusuhi. Jadi dalam secara, walaupun dia baik dengan Dr. Tengku Razali, jadi Dr. Mahathir dia tetap merasa ragu terhadap Tengku Razali kerana sewaktu Datuk Harun Idris berada dalam penjara pada 1981, Datuk Harun Idris bertanding jawatan naib presiden. Tapi Dr. Mahathir tak bersetuju. Orang yang mempertahankan Datuk Harun untuk mesti dibenarkan bertanding jawatan naib presiden, walaupun beliau berada dalam penjara, adalah Tengku Razali Hamzah. Malahan Dr. Mahathir bawa lima orang peguam untuk menjelaskan kenapa tak boleh. Tapi Tengku Razali bersama dengan sokongan Allahyarham Cik Gapar Baba, bersama dengan Datuk Kamarudin dan beberapa pemimpin lain tetap mempertahankan bahawa Tengku Razali boleh bertanding. Akhirnya bila diizinkan, maka berlakulah pertandingan untuk jawatan naib Presiden UMNO. Presiden UMNO Hussein On, timbalannya Dr. Mahathir, 3 naib presiden termasuklah Tengku Razali, Gapar Baba dan Datuk Harun Idris. Jadi result ataupun keputusan pemilihan itu memperlihatkan, kerana waktu itu juga Rais Yatim pun bertanding, ramailah, ada 5 orang tak silap ada calon. Tapi akhirnya yang dipilih adalah Tun Gapar Baba, Tengku Razali Hamzah dan Datuk Harun Idris. Ini membuatkan Dr. Mahathir merasakan bahawa pengaruh Datuk Harun masih kuat lagi di kalangan pemimpin Melayu. Sebab itu bila Hussein On minta supaya dilantik Tengku Razali, orang keliling dia mengatakan kalau dibiarkan Tengku Razali jadi Timbalan Perdana Menteri dengan sokongan daripada Datuk Harun, tentulah kedudukan politik Dr. Mahathir tidak akan selamat. Ini semua nak pentingkan diri dia orang, saudara. Jadi cari helah, akhirnya satu ketika selepas 3 bulan Dr. Mahathir memanggil Tengku Razali bertemu dengan beliau. Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri dah. Jawatan Timbalan Perdana Menteri 3 bulan kosong. Akhirnya Dr. Mahathir beritahu Tengku Razali, dia kata, beginilah Li, untuk saya melantik you sebagai Timbalan Perdana Menteri tak ada masalah, sebagaimana yang kita janji dengan Hussein On. Tapi dalam pemikiran saya, ini helah Dr. Mahathir, eloklah kalau jawatan Timbalan Perdana Menteri ini diputuskan oleh UMNO. You tawarkan diri you bertanding jawatan Timbalan Presiden Parti UMNO. Ini cerita sebenar, saudara. Sebab saya bertanya dengan Tengku Razali, kenapa you bertanding? Dia kata dia sebab Dr. Mahathir kata kalau kalau mahu beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, biarlah UMNO yang menentukan. Jadi Tengku Razali pun okeylah, setuju, tak ada masalah. Dia ni orang percaya sangat. Tengku Razali ini mudah percaya pada semua orang, saudara. Jadi dia percaya pada cakap Dr. Mahathir. Dia tak tahu bahawa Dr. Mahathir menyimpan perasaan yang tidak senang kerana Tengku Razali mempertahankan Datuk Harun. Itu cerita dia. Mungkin orang tak tahu, sebab saya katakan ini rahsia yang terpendam. Jadi bila Tengku Razali buat pengumuman, tiba-tiba sahaja sahabat karib, itu Tun Musa Hitam, menghubungi Tengku Razali. Dia telefon Tengku Razali, dia kata, Li, I dengar you nak bertanding Timbalan Presiden, kata. Dia kata, iyalah, begitulah. So Musa kata, bagaimana kalau saya juga bertanding? Tengku Razali ni orang baik, dia kawan dia. Tiap-tiap malam dia bersama dengan Tun Musa Hitam ni berada di penthouse dekat Hotel Hilton, duduk relax, minum-minum, berborak, kawan rapat. Kalau saudara dengar pengakuan Tun Musa Hitam pun, dia mengatakan bahawa memang dia adalah sahabat karib dia yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Malahan dia pun yakin atas kepimpinan Tengku Razali.
Jadi bila dia diminta oleh orang Dr. Mahathir menawarkan diri bertanding jawatan timbalan presiden, dia telefon Tengku Razali. Jadi Tengku Razali kata, Musa, the more the merrier. Ini orang baik-baik ni, orang Tengku Razali ni, dia baik. Bila Musa kata, macam mana kalau saya bertanding? Tengku Razali kata, okey lah, tak ada masalah. The more the merrier. Jadi bila saja pengumuman dibuat, Tun Musa Hitam juga bertanding jawatan timbalan presiden. Jadi dua pertandingan antara Tengku Razali dengan Tun Musa Hitam. Maka orang-orang keliling Dr. Mahathir berselerak ke seluruh negara meminta supaya Musa Hitam dijadikan timbalan presiden dan bukannya Tengku Razali. Macam-macam isu lah dibawa, saudara. Macam-macam cerita pinggan emas, pinggan perak. Musa ini adalah pejuang rakyat, Tengku Razali orang istana, macam-macam lah, saudara. Tambahan pula ketika itu yang bawa mula Tengku Razali masih bujang. Ada yang kata tak sesuai dan sebagainya. Akhirnya selepas dah diumumkan keputusannya bahawa Tun Musa Hitam menang, mengalahkan Tengku Razali Hamzah. Itu round pertama, saudara. Jadi Tengku Razali menerima kekalahan, tak ada masalah lah. Dr. Mahathir pun lantiklah Tun Musa Hitam sebagai timbalan Perdana Menteri. Dalam waktu yang sama, Dr. Mahathir ini tidak mahu dilihat. Dia pandai, bijak. Dia kata dia dah jadi Perdana Menteri, jadi dia mencaturkan, dia mengekalkan Tengku Razali duduk dalam kabinetnya. Kadang ini memanglah Musa Hitam pernah menyatakan pada saya, dia kata dia juga tersinggung dengan sikap Dr. Mahathir ni. I dah menang, lepas tu I lawan Tengku Razali. Tiba-tiba dikekalkan pula Tengku Razali ni, kata Musa Hitam. Tapi bagaimanapun hubungan mereka berdua masih lagi akrab. Jadi Tengku Razali memikirkan bahawa banyak orang beritahu kat dia sebenarnya Tengku yang mahukan Musa bertanding ini adalah Dr. Mahathir. Tengku Razali tak percaya. Dia kata, no, Musa yang nak bertanding. Biarlah Musa nak bertanding. Dia kata, dah ada menang, biarlah dia timbalan Perdana Menteri. Saya okey, dia kata. Dia menjadi menteri dalam kabinet lagi waktu itu. Tapi setelah diasah oleh teman-teman beritahu itu, Tengku Razali kata, okey, let us try another time. Jadi 2 tahun ke 3 tahun selepas itu, ada lagi pertandingan jawatan dalam Parti UMNO. Dan Tengku Razali menawarkan dirinya untuk bertanding jawatan tersebut kerana mahu melihat sejauh mana benar jujurnya Dr. Mahathir kepada beliau. Ternyata, saudara, apabila beliau menawarkan diri bertanding jawatan timbalan presiden parti untuk menentang Musa Hitam waktu dah jadi timbalan presiden, Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO. Dr. Mahathir membuat kenyataan media. Dia kata kalau kalah pun Musa, dia tetap boleh melantik Musa sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi barulah fahamlah Tengku Razali bahawa Dr. Mahathir sebenarnya tidak mahu beliau berada di ajung kuasa bersama-sama dengannya. Dia tak sedar. Setelah saya buat kajian, sebenarnya kalau saudara baca buku Rahsia Terpendam ini, saudara, sebenarnya orang yang hendakkan Datuk Harun bertanding jawatan naib presiden Tengku Razali. Sebab beliau memikirkan masa depan. Sebagaimana pesan Tun Razak, Harun ni elok orangnya, baik demi perjuangan bangsa. Jadi Tengku Razali kekallah menyokong Datuk Harun. Yang ini tidak disenangi oleh Dr. Mahathir. Sebab bagi Dr. Mahathir, selagi Datuk Harun ada dalam hierarki kepimpinan UMNO, maka kedudukan politiknya tidak selamat. Jadi sebab itu dia tak mau. Waktu saat itu dia timbalan presiden parti, Hussein On sebagai presiden. Walaupun dia tahu bahawa dia nak gunakan isu Datuk Harun ini supaya orang lebih benci pada Hussein On, lebih cepat Hussein On turun. Ini gambarannya yang banyak orang tak tahu. Akhirnya Tengku Razali yakinlah bahawa Dr. Mahathir benar-benar tidak mahu beliau untuk menjadi berada bersamanya dalam kabinet dan juga dalam hierarki kepimpinan UMNO. Saudara, kena ingat, saudara, waktu itu tahun 80-an, UMNO ni parti yang paling dominan, saudara. Parti-parti lain tak ada, cuma yang ada waktu parti PAS. Itu saja. Parti Berjasa. Lain tak ada, saudara. Tak adalah macam sekarang ni, ada Keadilan, ada parti PBM, ada parti parti Pejuang dan macam-macam parti. Dulu tak ada. Cuma UMNO saja. Jadi siapa yang berada dalam hierarki kepimpinan UMNO itulah orang yang paling berkuasa waktu itu, saudara.
Dalam saat-saat begitu, akhirnya setelah 2 kali menang jawatan Timbalan Presiden dan menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri, satu ketika Tun Musa Hitam pun baru dia sedar bahawa dirinya seolah-olah dijadikan alat oleh Dr. Mahathir untuk menyekat kemarahan Tengku Razali. Selepas itu dia fikir, sebab itu dia pernah bercakap dengan saya dalam satu pertemuan. Waktu itu beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Ada majlis tahunan di Bukit Aman sempena Hari Polis. Dia sebagai Menteri Dalam Negeri dia hadir. Dia pun berceritalah sekarang ni kedudukan macam-macam lah. Dia kata, but dia kata, young man, Tun Musa Hitam ni kalau tengok kita orang anak muda, dia panggil kita young man, dia kata, you must understand, dia kata, kau mesti faham, saya tidak akan menjadi tools, saya tidak akan merelakan diri saya untuk menjadi alat untuk lestari kepimpinan politik orang lain, dia kata. Musa is Musa. Itu jadi setelah itu akhirnya tiba-tiba tanpa diketahui umum, secara tahun 82 tak silap saya, tiba-tiba saja Tun Musa Hitam mengumumkan perletakan jawatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini merupakan tamparan paling hebat yang dialami oleh Dr. Mahathir kali kedua. Kali pertama dia disingkirkan daripada UMNO. Kali kedua apabila Tun Musa Hitam meletak jawatan. Dan dia juga meletak jawatan sebagai Timbalan Presiden. Dua-dua jawatan dia letak jawatan dan selepas pengumuman tersebut, tanpa berunding dengan warga UMNO, tanpa berunding dengan pemimpin orang kiri kanan dia terus menghilangkan diri pergi bercuti di Davos. Itu cerita dia, saya. Dia letak jawatan, dia belah. Bantai lah macam. Jadi warga Johor terkejut sebab Tun Musa Hitam juga dilihat sebagai antara pemimpin masa depan negeri Johor. Dulu UMNO ni memanglah kekuatannya terletak di negeri Johor, saudara. Sebab itu orang Johor merasakan UMNO itu milik Johor, Johor itulah UMNO. Jadi bila Tun Musa Hitam sebagai pemimpin utama mereka meletak jawatan, mereka tak setuju. Maka diusahakan, dicari upaya bagaimana supaya Tun Musa Hitam ini tidak terus meletak jawatan. Maka dihantarlah rombongan. Setelah dilihat, disiasat apa semua, didapati bahawa Tun Musa Hitam berada di Davos, saudara, Davos di Switzerland. Maka rombongan pergilah bertemu dengan Tun Musa Hitam, minta jangan beliau meletak jawatan. Itu cerita dia, saudara. Jadi setelah dipikir, okey, untuk jawatan Timbalan Menteri, Tun Musa nak letak jawatan, itu terpulang pada you. Kerana jawatan itu dilantik oleh Dr. Mahathir. Tetapi untuk jawatan sebagai Timbalan Presiden, dia tak boleh letak jawatan. Sebab jawatan itu dipertandingkan, dipilih oleh ahli. Akhirnya Tun Musa Hitam kata, okeylah, dia setujulah. Hanya jawatan Timbalan Perdana Menteri, tapi jawatan Timbalan Presiden kekal. Dr. Mahathir waktu itu selepas Tun Musa meletak jawatan, dia tu lantik Tun Ghaffar Baber sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dr. Mahathir begitu sikap dia, saudara. Dia kalau tak suka orang tu, dia tak perlu dia lah. Sesiapa saja yang dilihat tidak menyenangkan hatinya, maka orang itu terus disingkirkan daripada arus pemikirannya. Padahal dia tak exit. Jadi bila dalam keadaan begitu, Tengku Razali tak ada masalah. Dia masih lagi berada dalam kabinet ketika waktu itu, tapi dia sudah melihat bagaimana dasar-dasar kepimpinan, macam saya katakan, dasar ekonomi yang digarap oleh Dr. Mahathir tidak banyak membantu orang Melayu. Malahan apabila Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia sudah mula mengadakan krisis dengan istana, mewujudkan krisis dengan pihak ini badan kehakiman. Jadi Tengku Razali kata ni tak betul dah ni. Dasar ekonomi telah pun dia diketepikan. Malahan dia membuat dasarnya yang baru, iaitu dasar sharing the prosperity, kekayaan negara dibelanjakan hanya untuk orang keliling. Akhirnya Tengku Razali bertemu dengan Musa Hitam. Banyak orang katakan Tengku Razali dalam keadaan itu merasakan itu kesempatan nak jadi presiden. Tidak. Dia bertemu dengan Musa Hitam, dia menawarkan supaya Tun Musa Hitam bertanding jawatan presiden menentang Dr. Mahathir. Dan dia kata dia akan kekal sebagai bertanding sebagai Timbalan Presiden. Itu dia punya perjanjian yang banyak orang tak tahu. Tun Musa Hitam kata, I'm not interested. Tapi sebab orang Johor kata, biar saya kekal sebagai Timbalan Presiden, saya akan kekal menjadi Timbalan Presiden. Dan dia kata, Lee, why don't you yang lawan?
serta diadakan perbincangan dan sebagainya, maka dicapai satu persetujuan antara Tun Musa Hitam dengan Tengku Razali, dan dipersetujui oleh Tun Hussein On, masih hidup lagi waktu itu. Tengku Abdul Rahman pun masih hidup waktu itu. Mereka sudah melihat. Sebab tu Tengku Abdul Rahman dia kata Dajjal ni tak habis-habis lagi buat perangai lagi, dia kata. Dan mereka marah dengan Dr. Mahathir, dan mereka menyokong supaya biarlah Tengku Razali yang menentang Dr. Mahathir. Ini jangan lupa saudara, peristiwa ini merupakan satu sejarah titik-titik politik yang cukup mencemaskan warga bangsa Melayu waktu itu. Dan Tengku Razali setelah bersetuju dengan Musa, dia pun bersetuju menawarkan diri untuk bertanding jawatan Presiden UMNO. Oh, gegak gempita saudara, gegak gempita. Saya waktu itu jadi wartawan, saudara, dan kebetulan waktu itu saya sudah pun mula mendekatkan diri dengan politik. Dan waktu itulah Dr. Mahathir minta nyawa daripada Datuk Najib. Sebenarnya saudara, dia kalau dia tak suka orang tu, walaupun orang tu berjasa dengan dia, dia ketepikan itu saja. Dan Dr. Mahathir juga waktu itu merasakan dia mempunyai panglima perang, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kebetulan menjawat jawatan sebagai Ketua Pergerakan Pemuda. Jadi pada dia tak risau. Dia kata dia mungkin rasa boleh menang, walaupun Tengku Razali akan menentangnya, sebab dia ada Anwar Ibrahim, ada orang keliling dia, Sanusi Junid, Sisa Agung, ada Tun Daim, dan cuma yang dia agak goyahnya apabila Datuk Najib masih belum, waktu dia buat keputusan bertanding Presiden UMNO itu, Datuk Najib masih lagi belum membuat keputusan. Datuk Seri Najib waktu itu menjadi Menteri Besar Pahang waktu peristiwa Dr. Mahathir bertempur dengan Tengku Razali. Saudara, waktu itu Datuk Seri Najib adalah Menteri Besar Pahang. Ini cerita benar. Kemudian bila sampai waktunya, hampir besok mau diadakan pemilihan parti, tiba-tiba Dr. Mahathir bertemu dengan Najib, minta supaya Dr. Najib menyokongnya. Mula-mula hantar orang jumpa dengan Tok Rahah, almarhumah Tok Rahah. Sebab itu saya melihat apabila rumah Tok Rahah ini dikopak dia punya di silingnya, konon nak cari duit apakah Datuk Najib simpan duit dalam siling dan sebagainya, saya merasakan ini sikap yang tidak baik. Waktu itu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua. Saudara jangan lupa, Pakatan Harapan Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kedua. Waktu itu rumah Tun Razak, rumah Tok Rahah juga diceroboh, konon nak cari duit sebagainya. Jadi Tok Rahah agak kecewa. Sedangkan orang yang bertanggungjawab memujuk supaya Datuk Najib menyokong Dr. Mahathir dalam pertandingan antara Tengku Razali dengan Dr. Mahathir juga adalah Tok Rahah. Ini saudara boleh tanya dengan Dr. Najib sendiri. Dr. Najib bila mak dia kata ginilah, dia kata janganlah kita lawan Datuk Presiden tu, biarlah. Lee pun, Tok Rahah ni baik dengan Tengku Razali. Keluarga Tok Rahah, keluarga Tok Razak memang rapat dengan yang mula Tengku Razali Hamzah sejak zaman Tok Razak lagi. Sedangkan bila saya berbual dengan Tengku Razali, bila mengatakan bahawa saya dengan Tok Razak ni saya rapat kerana dia berkawan rapat dengan almarhum bapa saya, itu Tengku Hamzah, yang kebetulan menjadi Menteri Besar Pahang. Jadi selalunya daripada Kelantan, kerana waktu itu jalan tak adalah macam sekarang ya. Jalan daripada Kelantan nak ke Kuala Lumpur, jika ada mesyuarat dan sebagainya, mereka akan menggunakan jalan melalui Lipis. Di situ di Lipis itu sebenarnya ibu negeri Pahang dulu saudara. Jadi bila berakit apa semua, singgah dan bermalam di Lipis. Sebab itu Tengku Razali rapatlah juga dengan Tok Razak ni, kerana almarhum bapanya rapat dengan Tok Razak. Guru politik Tengku Razali sebenarnya bukan Tok Razak, adalah Tun Dr. Ismail. Saya bertanya, who is your master in politics? Dia kata guru saya Dr. Ismail. Dan dia mengkagumi cara kepimpinan Tun Dr. Ismail. Jadi dia berkawanlah dengan Tok Razak sejak pada zaman almarhum bapanya. Jadi bila Tok Rahah dah kahwin dengan Tok Razak, jadi keluarga macam keluarga dia lah. Jadi Tok Rahah kata tak apalah, soal masalah you dengan Lee ni biarlah Mami cakapkan nanti. Itu kata almarhumah Tok Razak atau Tok Rahah pada Najib.
Jadi Datuk Najib pun membuat keputusan. Malam tu juga, saat diadakan pertemuan antara sidang perwakilan, waktu itulah tiba-tiba Datuk Najib yang sepatutnya hadir pada majlis yang dianjurkan oleh Tengku Razali Hamzah, dia tak datang. Sebaliknya, dia menghadiri majlis yang dianjurkan oleh Dr. Mahathir, menandakan sokongan Datuk Seri Najib kepada Dr. Mahathir. Waktu itu beliau adalah sebagai Menteri Besar Pahang. Artinya, bila Menteri Besarnya menyokong Dr. Mahathir, maka seluruh perwakilan daripada Pahang akan memberi sokongan kepada Dr. Mahathir. Itu gambaran waktu pertempuran saya cuma mengimbaukan. Jadi besok harinya tu, bila adakan pemilihan apa semua, terbuktilah Datuk Najib, kumpulan perwakilan daripada Pahang menyokong Dr. Mahathir. Tengku Razali tidak mendapat undi sokongan daripada warga daripada Pahang, walaupun beliau baik rapat dengan Tun Razak. Begitu juga kerana Dr. Mahathir bertanding presiden, timbalan presiden Cik Ghaffar Baba, dan tim satu lagi, begitu yang katakan tim A, tim B, antara kumpulan Tengku Razali dan Dr. Mahathir. Kumpulan Tengku Razali dikenali sebagai pasukan tim B, di mana Tengku Razali sebagai presiden, timbalan presidennya Tun Musa Hitam, ya, ketua pemuda kosong. Sebab itu tidak ada campur tangan daripada presiden. Yang sekarang ni yang menjadi persoalan mereka adalah presiden, timbalan presiden dan naib presiden. Termasuklah tim daripada Tengku Razali sebagai naib presiden adalah Tun Abdullah Badawi. Pak Lah menyertai pasukan Dr. Mahathir, termasuk juga Rais Yatim. Itu bertanding untuk naib presiden. Tak silap saya, Datuk Zainal Abidin Zain rasanya. Jadi kumpulan Dr. Mahathir, Presiden Dr. Mahathir, timbalan presiden Ghaffar Baba, naib presidennya waktu itu tiba-tiba saja Dr. Mahathir minta Anwar Ibrahim bertanding naib presiden, kerana nak bawa undi sokongan pemuda apa semua tu, dan Datuk Najib akan diberi jawatan sebagai ketua pemuda. Jadi maka Datuk Seri Anwar Ibrahim pun bertanding naib presiden bersama dengan Datuk Wan Mokhtar. Datuk Seri Wan Mokhtar, siapa lagi, seorang lagi, seingat saya Rais Yatim tidak dalam kumpulan tu. Jadi bila dah ada pertandingan itu, Adam Jebat, Mahathir memang pandai ambil kesempatan. Ya, dia memang dalam keadaan begitu, dia memang bijak mengambil kesempatan. Bila pertandingan begitu, sebenarnya banyak orang tak tahu, undian walaupun sokongan tidak dapat daripada Pahang, tapi Tengku Razali masih lagi menang. Kabarnya menang sekitar dalam 42 undi misalnya. Tetapi waktu diminta diadakan pengiraan semula undi, jumlah dulu undi-undi untuk memilih presiden, timbalan presiden, ahli majlis tinggi adalah ditentukan oleh perwakilan, bukan macam sekarang lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 orang macam itulah yang menentukan. Sidang perwakilan sahaja yang menentukan siapa yang akan mereka pilih, bukan daripada cawangan, bukan daripada bahagian-bahagian, cuma perwakilan. Jadi setelah dikira kali pertama, Tengku Razali menang. Waktu itu media-media antarabangsa sudah pun penuh dekat rumah Tengku Razali mengadakan sidang medianya. Dan saya cuma teringat bahawa Dr. Mahathir dia mengatakan bahawa dia bagaimanapun, walaupun satu undi pun, kalau dia menang, dia tetap akan kekal sebagai presiden dan Perdana Menteri. I will be the next Prime Minister even I win one vote. Itu cara Dr. Mahathir nak convince rakyat. Diadakan pengiraan semula dalam Dewan. Saudara, dalam Dewan tempat pengiraan semula, tiba-tiba api padam. Gelap satu Dewan. Jadi orang mengatakan bahawa ini bekalan elektrik terputus. Cuma ini selalunya saudara, Allah SWT menentukan segala-galanya. Mereka terlupa untuk menutup ini saluran muzik. Jadi muzik kedengaran, tetapi lampu padam. Selepas dibuka semula lampu itu, maka diumumkanlah bahawa Dr. Mahathir menang dengan 43 undi sahaja, majoritinya. Begitulah keadaan saudara. Saya melihat berakhirnya pertandingan yang paling sengit dalam sejarah antara Tengku Razali menentang
Dr. Mahathir. Jadi dalam soal itu timbul rasa tak puas hati di kalangan pengikut Tengku Razali. Tengku Razali kata tak ada masalah, dia kata dah orang dah buat decide, biarlah, dia kata tak ada masalah, dia kata dia bukan mencari jawatan, dia bukan memburu jawatan katanya. So kalau Mahathir dia orang dah pilih, biarlah. Tetapi kalangan pengikut Tengku Razali tidak puas hati. Inilah akhirnya yang dikatakan berlakunya satu tindakan yang membawa kes itu ke mahkamah, yang akhirnya UMNO diisytiharkan haram. Kenapa UMNO diisytiharkan haram? Bagaimana peristiwa itu berlaku? Siapa yang membawa kes ini ke mahkamah? Kita cerita lagi besok, saudara. Tak boleh cerita panjang-panjang. Jumpa lagi besok, saudara. Teruskanlah makan apa kuih yang ada. Kita Adam Jebat kumpulan 11. Ya, kita bercerita besok. Ya, saudara, saya doakan anda sihat, dan bagi teman-teman di negeri Johor, berhati-hati kerana musim banjir sudah pun mula melanda di Johor. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.